apa pengisian yang ada dalam bab ni. Jadi jangan risaulah. Kamu boleh tengok dan kita study sama-sama. Boleh ke kita study sama-sama? Boleh. Boleh. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu nak mulakan. Cikgu pun ada pensel. Kamu jangan datang kelas tak ada pensel. Nampak ni pensel cikgu. Cikgu pun ada pensel. Kamu kena ada pensel jugalah. Salin semua nota yang cikgu tunjuk ni. Hari ni cikgu kalau boleh cikgu nak habiskan terus. Tapi kalau ada soalan, tanya cikgu terus. Cikgu jawab. Jangan risau. Cikgu tak palau punya lah. Kalau dekat WhatsApp, kadang-kadang cikgu jawab. Kadang-kadang cikgu tak jawab. Tapi kalau dalam kelas, confirm cikgu jawab. Jadi tanyalah. Dalam kelas kalau nak WhatsApp cikgu, soalan boleh WhatsApp. Okey, jadi kita pergi kepada sukatan kecenderungan memusat. Nama dalam bahasa Inggeris dia cikgu lupa. Tapi bila kita cakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris, benda yang sama je kita cari. Okey, dalam bab 12, bab 12, ada 3 benda je yang kita cari. Ada 3 benda je yang kita cari. Yang pertama, kita akan cari tentang mod. Yang kedua, kita akan cari tentang median. Yang ketiga, kita akan cari tentang min. Okey, cikgu akan gunakan masa awal-awal kelas ni untuk recap balik. Cikgu nak tengok, kamu faham ke yang cikgu ajar minggu lepas? Okey, tapi jangan risaulah. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu balik. Okey, kita akan proceed dahulu kepada mod. Mod ni senang je. Cikgu akan pergi langkah sikit mod ni. Mod ni adalah kekerapan. Kekerapan. Untuk mod dia kekerapan terbanyak ke kekerapan tersikit? Cikgu nak dengar suara sikit. Kekerapan terbanyak ke kekerapan tersikit? Banyak. Ya, pandai. Untuk mod dia mesti dalam keadaan kekerapan terbanyak. Bagus. Untuk median, hari ni cikgu nak pergi kepada median dulu. Kita nak ulang kaji balik. Kita nak buat balik apa yang kita dah buat. Okey, untuk median, dia ada 2 perkara tau. Yang pertama, tanpa kekerapan. Tanpa kekerapan. Apa maksud cikgu tanpa kekerapan? Tanpa kekerapan maksudnya bila dia bagi data sahaja. Kalau kita pergi kepada kita punya worksheet, cikgu pergi kepada median tanpa kekerapan. Okey. Kita tengok dekat depan, ni nilai median tanpa kekerapan. Okey, A, B, C. Cikgu akan buat A, kamu akan buat B dan C. Okey, tapi cikgu nak kamu faham dahulu step-step nak cari median. Cikgu dah ajar dah sebelum ni. Tapi cikgu ajar lagi sekali. Okey, median adalah satu titik tengah. Median adalah titik tengah-tengah. Dia ada 2 step je untuk cari median. Yang pertama kita kena susun. Susun macam mana tu? Susun daripada besar pergi kepada kecil. Yang kedua, step pertama yang tu. Step kedua adalah kita bagi seimbang. Seimbang ni macam mana? Seimbang ni adalah kita bagi balance kiri dan kanan. Okey, cikgu akan tunjukkan 2 contoh. Cikgu akan tunjukkan 2 contoh daripada kita punya dekat depan ni. Kalau masing-masing boleh tengok. Contoh yang pertama adalah cikgu akan nampakkan kepada kamu contoh A. Ini cikgu dah ajar. Jadi cikgu pergi laju sikit. Okey, yang pertama kita susun. Susun. Siapa tak susun? Salah. Kita kena susun. Nak susun daripada kecil ke besar. Jangan buat daripada besar ke kecil. Amboi. Macam mana entah lagu amboi-amboi tu. Okey. Kecil ke besar. Paling kecil dekat sini kita ada 1. Okey, 1. Besar sikit kita cari apa nombor yang besar sikit daripada 1. Ada 2. Ada 2. Okey, 2, 1, 2, 2. Okey, kemudian kita susun kat sini kita ada 3. Kita potong 3. Ada 4. Ada 4 ni ada 2. Kita potong 4, 4. Okey, kemudian ada 6. Lepas tu ada 7. Dan akhir sekali ada 9. Habis dah kita susun. Lepas kita susun, kita buat apa masing-masing? Cikgu nak dengar suara sikit.
potong kiri kanan. Okey, kita potong kiri kanan. Kita bagi dia dalam keadaan seimbang. Jadi sekarang tengok cara cikgu potong. Okey, yang pertama adalah kita potong kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu. Dekat belah kanan dah ada 4 nombor kita potong. Dekat belah kiri dah ada 4 nombor kita potong. Jadi tinggallah satu nombor dekat tengah ni. Jadi dekat sini kita dapat terus nilai median. Median sama dengan 4. Jelas ke soalan yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Okey, bagus. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh yang kedua iaitu contoh B. Okey, tengok tau. Okey, jadi ini cikgu recap balik. Cikgu takut kamu lupa. Okey, B untuk cari median sama juga, step yang sama kita pakai. Okey, yang pertama kita kena susun. Susun macam mana tu cikgu? Kecil ke besar. Ambil nombor paling kecil. Oh, cikgu ada jumpa nombor 21. Cikgu susun 21. Besar sikit. Ada lagi nombor 21. Cikgu susun nombor 21. Lepas tu kita pergi kepada yang lagi besar. Mana lagi besar? Okey, kita ada 23. Susun 23. Ada 24. Lepas tu ada 25. 24 ada 2 . Ni 24 satu. Ni 24 dua. Okey, lepas tu kita ada 25. 27 dan akhir sekali 28. Habis dekat sini. Okey, kemudian kita bagi seimbang. Lepas kita dah susun, kita kena bagi dia dalam keadaan seimbang. Okey, jadi untuk seimbang ni boleh tengok betul-betul. Cikgu akan copy, paste dekat bawah. Seimbang maksudnya kita akan potong kiri kanan. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Okey, kalau cikgu potong kiri dekat sini, cikgu dah potong 4. Tapi sini 3. Dia tak boleh macam tu. Dia tak seimbang. Jadi, dekat sini, kita pun tak boleh nak potong dekat sebelah ni. Sebab kalau kita potong sini, ada 4 nombor yang dah dipotong belah kanan dan 3 nombor yang baru dipotong belah kiri. Jadi, sini 4, sini 3. Kita punya jongkang-jongkit jadi macam ni. Okey, jadi apa yang kita nak kena buat ni? Yang kita nak kena buat, bila kita ada 2 nombor ni, kita akan bulatkan dua-dua. Apa nak buat dua-dua ni? Nombor pertama tambah dengan nombor kedua. Lepas tu tekan bahagi 2. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 24. Jadi median kita untuk soalan B adalah sama dengan 24. Jadi dekat sini apa yang kita buat? Kita cari titik tengah. Cari titik tengah. Jelas ke semua? Boleh faham yang ni? Boleh. Okey, yang lain okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan 2 contoh ni kita test power sikit. Cikgu nak tengok power kamu dapat buat ke tak? Tak dapat buat ke? Cikgu kena test power. Sebab kalau kamu tak dapat buat, mungkin cikgu ada tersilap terangkan ataupun mungkin cikgu kena terangkan lebih lagi. Okey, kita test power kita punya median sekejap Sekejap Cikgu dah jumpa dah soalan tadi. Okey, tak apalah. Kita pergi kepada kita punya worksheet. Kita pergi kepada kita punya worksheet. Cuba buat soalan B dan soalan C. Okey, siapa-siapa yang dah buat, boleh buat lagi sekali. Boleh buat lagi sekali, hantar dekat cikgu. Cuba selesaikan soalan B dan soalan C. Okey, cuba selesaikan. Boleh rujuk contoh dekat bawah. Siapa ada soalan, boleh terus tanya dekat cikgu. Okey, cuba buat B dan C. Cikgu bagi masa 4 minit. Okey, bagus. Ada yang dah hantar dekat cikgu. Yang ni kita dah buat tau. Tapi cikgu nak recap balik. Cikgu nak bagi kamu betul-betul faham.
Bagus, pandai. Okey, boleh hantar kat cikgu jawapan masing-masing? Ni Aiden eh. Aiden, patutlah Aiden tukar DP ke Aiden? Okey, bagus Aiden eh. Aiden tak sabar nak Christmas ni. Christmas pergi berjalan mana-mana tak Aiden? Di kampung je cikgu. Kampung je. Tak payahlah berjalan jam lah. Oh, tapi kalau kat sana jam juga Christmas. Jam juga tu. Cikgu kalau balik Kelantan masa Christmas, aduh, jam Aiden. Kalau ambil gambar tu rasa macam tak payahlah patah balik rumah lah. Okey. Okey, jadi yang lain boleh cepat boleh buat. Cikgu tunggu lagi 3 minit. Okey, bagus. Ini kita dah buat tapi cikgu nak bagi pastikan semua pelajar cikgu faham. Okey. Bagus, pandai. Ya, betul Kak Irina. Okey, Khairil Mifzal. Dapat tak tu Khairil? Qayyim dapat tak Qayyim? Okey, 2 minit lagi Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Nazhan tengah buat ke Nazhan? Dapat ke Nazhan? Buat cikgu. Tengah buat. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi masa yang diberikan sudah pun habis. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan B dan C. Jadi yang tengah buat, okey, bagus Syafi. Lama dah pakai DP tu. Okey. Cikgu akan selesaikan soalan B dan C. Okey, yang tengah buat, boleh tengok apa yang cikgu tunjuk. Yang dah buat, boleh comparekan apa yang cikgu tunjuk dengan yang kamu dah buat. Yang tak tahu, cikgu akan buat slow untuk soalan B dan C. Okey, cikgu akan mulakan penjelasan untuk soalan B dan C. Okey, jadi kita pergi kepada soalan B dan C. Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Soalan B dan soalan C. Okey, jadi kita nak cari apa ni? Okey, kita nak cari median. Kita nak cari titik tengah, midpoint. Okey, jadi yang pertama macam tadi tak ada apa-apa pun yang berubah. Yang pertama kita kena susun. Susun tu susun macam mana? Susun daripada kecil pergi ke besar. Mana yang kecil dekat sini? Yang paling kecil dekat soalan B ni kita nampak adalah 26.
Jadi 26 kita susun. Kemudian selepas 26 naik sikit ke atas kita ada 31. Susun 31. Naik lagi kita ada 35. Naik lagi kita ada 39. Naik lagi kita ada 42. Lepas tu kita ada 47 dan akhir sekali kita ada 52. Kita dah susun untuk soalan B. Habis dekat situ. Selepas kita susun, ingat balik apa Adlan bagi tahu semua? Adlan bagi tahu kita bagi seimbangkan. Okey, jadi kita pergi kepada mengimbangkan. Okey, untuk seimbangkan cikgu akan tunjukkan macam mana cara nak buat. Okey, senang je kita potong. Nilai potong dekat belah kiri kena sama banyak nilai dekat kanan. Kiri potong 1, kanan potong 1. Kiri potong 1, kanan potong 1. Kiri 1, kanan 1. Jadi bila kita dah potong, dekat belah kiri ada 3 nombor. Dekat belah kanan pun ada 3 nombor. Jadi dekat sini kita ada 1 je nombor. Bila 1 je nombor, maksudnya median kita adalah nombor tu. Median kita 39. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan B. Jelas ke semua untuk soalan B? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan C. Susun. Okey, kita pergi kepada soalan C. Kita kena susun. Nak susun macam mana? Susun daripada kecil pergi kepada besar. Okey, kita susunlah sama-sama. Mula-mula ada 29. Kita letak 29. Naik sikit. Kita ada 32. Kita tulis 32. Naik lagi kita ada 38. Naik lagi kita ada kita ada 45. Okey, kemudian kita ada 49, kemudian kita ada 57, kemudian 69, akhir sekali kita tutup dengan 72. Lepas kita dah susun, kita seimbangkan. Kita nak bagi nampak sama banyak yang nombor dipotong. Jadi kita seimbangkan. Kita ambillah nombor ni, kita seimbangkan. Jadi kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Belah kiri dah 3, belah kanan dah 3. Ada 2 nombor, 45 dengan 49. Jadi bila ada 2 nombor, ambil nombor pertama 45 tambah dengan nombor kedua 49, kita buat bahagi 2. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 47. Jadi median kita dekat sini kamu kena kira. Median sama dengan 47. Jangan ambil 45 atau 49. Median tu adalah, tengok balik apa cikgu tulis tadi. Median tu adalah cari titik tengah. Maksudnya kamu kena cari titik tengah antara 2 nombor tu. Jadi sama juga. Dekat sini walaupun nombor dia berbeza. Tadi kita dapat 24 dengan 24. Sekarang kita dapat 45 dengan 49. Kita kena cari titik tengah antara 45 dengan 49 ni. Jadi nak cari titik tengah macam ni. Jelas ke semua untuk soalan C? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, boleh comparekan dengan cikgu buat habis dekat sini. Okey, jadi masing-masing kita akan pergi kepada nilai median dekat sini. Cikgu dah ada ajar yang tadi tanpa kekerapan. Cikgu nak recap balik. Cikgu nak ulang kaji balik. Bagi kamu ingat, median yang seterusnya kita nak pergi kepada beserta kekerapan. Maksudnya dekat sini dia ada kekerapan. Macam mana tu cikgu? Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan macam mana kalau dia ada kekerapan. Okey. Macam mana dia ada kekerapan? Okey, masing-masing boleh tengok. Okey, ini adalah contoh data untuk median apabila dia ada kekerapan. Dia ada kekerapan kat sini. Kalau tadi dia tulis nombor je. Dia tulis susunan nombor je. Ni dia tulis susunan nombor je. Maksudnya ni data. Ni data pertama, data kedua, data ketiga dan seterusnya. Ini pun sama. Ni data je. Tak percaya? Okey, tengok ni. Ni yang cikgu tunjuk contoh semua nombor je. Nombor, koma, nombor, koma, nombor, koma, nombor, koma.
Habis dekat situ. Tapi sekarang ni bila kita pergi kepada nilai median, dia ada satu kolom lagi, satu row kolom pula, satu row, satu bahagian dekat sini dia tunjuk nilai kekerapan. Jadi dekat nilai kekerapan kalau nak cari median lain pula. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dekat kamu mencari median yang ada kekerapan. Okey, dia step dia lain pula. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan dekat kamu. Median untuk cari kekerapan ni macam mana? Okey, yang pertama sekali, kita kira jumlah data. Kira jumlah data. Macam mana nak kira jumlah data? Nanti cikgu ajar. Jadi jumlah data dekat sini nama lain dia adalah N. N, number. Habis dekat situ. Itu step yang pertama. Step yang kedua, daripada jumlah data kita tentukan. Kita nak tentukan dia dalam keadaan genap ataupun ganjil. Kenapa kita nak tentukan dia genap ataupun ganjil? Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Kalau dia dalam keadaan genap, kita pakai formula ni. Kita pakai formula ni. Okey, kalau dia dalam keadaan ganjil, kita pakai formula lain. Kenapa boleh ada dua formula? Cikgu ajar kamu Kenapa boleh ada dua formula? Okey. Ini jumlah data. Ini jumlah data. Jumlah data kalau kita tengok dia dalam keadaan genap. Genap. Kita pergi kepada kita punya soalan tadi. Kita kira data B. Kita kira data untuk soalan B. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh. 7 ni ganjil ke genap? Cikgu nak tanya kamu. 7 ni ganjil ke genap? Ganjil. Ganjil. Jadi kalau kita tengok dekat sini, bila dia berakhir dengan nombor ganjil, nilai median ada satu je. Jadi bila nilai median ada satu je, sebab itulah dekat sini bila ganjil kita ada satu je formula. Ni formula dia. Satu tu je formula dia. Kalau genap macam mana? Okey, tengok pula. Okey, tadi cikgu kira cikgu dapat ganjil. Sekarang ni cikgu akan kira balik data cikgu. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, data ke-8. 8 ni nombor ganjil ke nombor genap? 8 ni nombor ganjil ke nombor genap? Genap. Genap. Jadi bila data ni dia berakhir dengan nombor genap, jadi lepas kita potong kiri kanan ni kita ada dua nombor. Nombor pertama dengan nombor kedua. Jadi sebab itulah masa dekat formula genap ni dia ada dua formula. N per 2, N per 2 tambah 1. Ini akan jadi nombor pertama. Ini akan jadi nombor kedua. Sama juga macam tadi. Inilah nombor pertama dia. Inilah nombor kedua dia. Dia sama je. Cumanya bila ada kekerapan tu, ikut formula. Jadi kamu kena faham lah. Ini bukan dia punya. Ini N ni. Dia adalah kedudukan data. Ini bahagian kedudukan. Bahagian kedudukan. Okey. Nombor 3. Daripada kedudukan data, baru kita dapatkan data median. Ni nota tau semua ni. Salin. Okey. Jadi dekat median yang ada kekerapan, ada 3 data. Ada 3 data. Ada nak tanya soalan dekat cikgu? Tak ada. Okey. Jadi cikgu nak masing-masing ambil gambar. Salin. Okey, jelas ke penerangan cikgu? Ini step tau. Ini step. Cikgu nak pergi kepada contoh. Okey, sampai sini jelas ke semua penerangan daripada cikgu? Jelas. Okey, bagus. Kalau ada soalan nak tanya, boleh WhatsApp cikgu. Boleh juga bersuara terus. Okey, kita akan pergi kepada contoh yang pertama, iaitu cikgu akan tunjukkan kalau data tu dalam keadaan genap ataupun ganjil. Tengoklah. Okey, ni median. Cari nilai median.
Cari nilai median. Okey, kita selesaikan sama-sama mencari nilai median. Macam mana nak cari nilai median? Okey, tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan. Okey, kita tengok balik. Step pertama, kira jumlah data. Okey, step pertama, jumlah data. Macam mana nak kira jumlah data? Cara nak kira jumlah data, kita tengok pada kekerapan. Kekerapan tu kita tambahkan 1, tambah 6, tambah dengan 3, tambah dengan 1. Kita tekan kalkulator, kita dapat berapa? Dapat berapa? 11. 11. Sekarang cikgu nak tanya kamu semua, kalau 11 ni genap ke ganjil? Ganjil. Okey, jadi 11 ni adalah ganjil. Jadi bila kita dah nampak dia dalam keadaan ganjil, maksudnya bahagian formula iaitu kedudukan median dia jatuh pada formula ni. N kita sekarang adalah 11. Kita masukkan 11, kita gantikan ke dalam N. 11 tambah 1 bahagi 2. Kita kira sama-sama. 11 tambah 1 dapat 12. Bahagi 2. 12 bahagi 2 dapat berapa semua? 6. 6. Okey, kamu jangan salah faham. 6 ni bukan nilai median. 6 ni adalah kedudukan median. Kedudukan data median. Maksudnya dia jatuh pada kedudukan ke-6. Jadi, jangan tulis 6. Jangan tulis 6. Siapa tulis 6, salah. Okey, jadi dekat sini, macam mana nak cari data tu kedudukan ke berapa? Okey, cikgu ajar kamu cara yang paling senang. Okey, jadi dekat sini, nombor 10, kekerapan dia 1. Maksudnya, data nombor 10 jatuh dekat 1. Kemudian kedudukan yang pertama ni, bila dia dah jatuh dekat kedudukan pertama, kita sambung kira. Jadi dekat sini akan jatuh pada kedudukan kedua. Kedua hingga berapa? Cara dia adalah 1 tambah 6. 1 tambah 6 dapat berapa semua? 7. 7. Jadi kita dapat sini 7. Tu cara dia. Okey, 7 naik pula 1, kita dapat 8. 8 hingga berapa? Okey, sekarang ambil 3 tambah dengan 7. 3 tambah 7 dapat berapa? 10. 10. Maksudnya kedudukan data nombor 30 adalah pada kedudukan tempat ke-8 sehingga tempat ke-10. Okey, jadi cikgu pergi pula kepada yang terakhir, 10 ke-1. Ada 1 ni tak payahlah. Okey, jadi dekat sini ni jatuh kepada data ke-11. Jadi kalau kita nak tengok kedudukan data kita ni betul ke tak, nombor akhir kita 11, nombor akhir kita kena sama dengan jumlah data. Sini 11, sini 11. Oh, dah betul dah kedudukan kita. Okey, sampai mencari nilai kedudukan. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, sekarang kedudukan median jatuh pada nombor 6. Mana nombor 6? Maksudnya bukan nombor 6 tau. Kedudukan ke-6. Jadi kedudukan ke-6 ni dia ada pada 2 hingga 7. Jadi 2 hingga 7 jangan nak pergi ambil 6 ni. Kamu pergi ambil 20 ni. Jadi dekat sini data median kita adalah sama dengan 20. Jangan ambil 6. Kekerapan bukan jawapan. Jadi jawapan untuk median mesti tentang data. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk kat depan, boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita cuba satu soalan daripada kita punya worksheet. Kita cuba satu soalan daripada kita punya worksheet. Kita pergi kepada soalan A. Cuba selesaikan soalan A. Tu cikgu tunjuk dekat bawah. Siapa-siapa yang tak print lagi, cikgu tunjuk kat bawah. Okey, cuba selesaikan soalan A. Cari nilai median, rujuk apa yang cikgu dah selesaikan tu. Buat satu-satu. Sebab apa? Sebab nanti cikgu akan selesaikan juga. Jangan risau. Okey, boleh cuba buat.
Okey, dah dapat dah. Idea memanglah bagus. Okey. Cikgu tunggu. Cikgu tunggu. Kalau dekat sini, cikgu bagi lagi 3 minit. Cuba buat tau. Median. Okey, mantap. Eh. Oh, power jawab. Okey, Adlan. Okey, yang lain boleh cuba jawab. Kalau siapa-siapa ada soalan, boleh je terus tanya Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Cikgu dah angkat tangan ni nak tanya. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Koyim ada nak tanya soalan ke Koyim? Tak ada. Tak, Ah, tak ada. okey. Koyim sihat ke Koyim? Sihat. Koyim, cuti-cuti ni buat apa Koyim? Duduk rumah. Duduk rumah. Wow, okey. Siapa main futsal kat sini? Jomlah kita main futsal. Siapa duduk Selangor dah main futsal? Mestilah tak ada Aduh. Saya main cikgu tapi kat Perak ah. Kat Perak jauh lah cikgu nak ajak. Cikgu selalu ajak je anak murid cikgu kalau kat Selangor. Yang kat Selangor cikgu ajak je. Ajak bukan sebab power, sebab tak cukup orang. Dah apa orang kata dah bekerja ni, kawan-kawan semua pun dah bekerja, masing-masing sibuk. Jadi kalau jadi cikgu ni lain sikit, dia boleh ajak anak murid ramai. Jom main futsal. Dia orang on je. Lagi-lagi anak murid dia orang suka main futsal ni. Amir suka main futsal meh? Suka cikgu. Tadi Suka? pun main. Pagi tadi. Pagi tadi pun saya main juga. Ya. Bagus. Cikgu dulu kat UiTM selalu main futsal. Seronok lah zaman dulu. Sekarang ni seronok juga. Seronok cara lain. Okey. Seronok cara lain ni maksudnya tak bolehlah enjoy sangat macam dulu. Kita dah ada tanggungjawab. Okey, jadi kita pergi kepada soalan ni. Cikgu akan tunjukkan cara nak cari nilai median. Sebenarnya daripada soalan ni, sama je jalan kerja dia. Sama je jalan kerja dia. Nanti sebab apa? Okey, cikgu akan tunjukkan sebab apa. Okey, step pertama. Step tak akan berubah. Cara ataupun langkah ni tak akan berubah. Okey, contoh. Kira jumlah data. Okey, sama juga. Okey, kita kira jumlah data kita. Macam mana nak kira jumlah data? Okey, jadi kita akan pergi kepada cara mengira jumlah data. Kiralah frekuensi dia. Kiralah kekerapan dia. 2 tambah 7 tambah 10 tambah 12 tambah akhir sekali 6. Jadi, dekat sini kita kira sama-sama. 2 tambah 7 tambah 10 tambah 12 tambah 6. Dapat berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 37. Okey, 37. 37 tu nombor genap ke nombor ganjil? Ganjil. Ganjil. Sebab itulah cikgu cakap, step kita sama je macam tadi. Macam mana? Apa? Formula yang kita pakai adalah formula ni. Data pada kedudukan N tambah 1 bahagi 2. Okey, jadi dekat sini cikgu tunjuk. Okey. Ini formula dia. N tambah 1 bahagi 2. Sekarang N kita sama dengan 37. Masukkan 37 dalam N. N tambah 1 bahagi 2. Okey. 37 tambah 1 bahagi 2. 37 tambah 1 dapat 38. 38 bahagi 2. Kita tekan kalkulator. Kita akan dapat. Dapat berapa 38 bahagi 2? 16. 19. Pandai. Okey. Jadi kita nak cari median ni bukan 19. Cikgu ulang lagi sekali. Median bukan 19. Ini 19 ni apa cikgu? 19 ni adalah kedudukan data median. Kedudukan data median. Jadi kamu kena faham. Kedudukan data median bukan nilai median. Dia kedudukan. Jadi kita nak cek pula kedudukan. Nak cek kedudukan ni senang je. Tengok betul-betul dekat depan. Nombor 10. Ada berapa nombor 10? Nombor 10 terletak kepada, tengok kekerapan dia ada 2. Terletak kepada
tempat 1 sehingga tempat kedua. Kemudian nombor 20. Tadi kita dah berhenti tempat kedua. Kita pergilah dekat tempat ketiga. Tempat ketiga hingga berapa? Ambil 2 tambah 7. 2 tambah 7 dapat berapa, geng? Geng, 2 tambah 7 dapat berapa? 9. Okey. Jadi dekat sini kita dapat 3 hingga 9. Kita teruskan pula. 9. Ni 9. Kita berhenti dekat 9. Kita teruskan kepada 10. 10 hingga berapa? Kita ambil 9 tambah 10. 9 tambah 10 dapat berapa? 19. Okey, kita dapat 19. Okey, kita teruskan. 19 naik 1, kita dapat 20. 20 hingga berapa? Ambil 19 tambah dengan 12. 19 tambah 12 dapat berapa? Ha. 20. Ha? 31. Iya, 31. Okey, kemudian 31 kita teruskan dengan 32. Okey, 31 pergi kepada 6. 31 tambah 6 dapat berapa? Ha. 37. Iya, jadi kita berhenti pada data ke-37. Jadi kita tengok dekat sini. Kita nak check jawapan kita betul ke 37? Kan jumlah data kan ada 37. Oh, kita berhenti pada 37. Betul lah apa yang kita kira. Base dekat situ. Okey, jelas ke cikgu buat kat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi median ni pada kedudukan ke-19. 19 ni terletak daripada 10 dan hingga 19. Jadi dekat sini data kita tengok dekat kotak yang di atas ni. Ada 30. Jadi median kita adalah sama dengan 30. Jelas ke tak jelas? Boleh faham semua? Boleh. Okey. Okey, Khairil Mifzal, jelas ke Khairil? Hilang dah Khairil kita. Okey, Qayyim jelas ke Qayyim? Jelas. Jelas. Cikgu asyik panggil lelaki kan. Sorry. Cikgu panggil girl lah. Alia Maisara ada? Ada. Ada. Alia, jelas ke ni cikgu tunjuk ni? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi pula kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua cikgu akan tunjukkan apabila dia dalam keadaan genap. Okey, cikgu ambil contoh yang genap ni. Senang je. Okey, ni kita punya soalan. Yang step pertama dia cari jumlah data. Step tak akan berubah. Jadi sebab tu cikgu suruh kamu salin step tu. Jumlah data. Macam nak cari jumlah data ni? Jumlah data dekat sini 1 tambah 6 tambah 3 tambah dengan 1. 1 tambah 6 tambah 3. Ni yang tadi ke? Ni yang tadi. Sorry. Itu tadi. Sorry, geng. Aduh, geng. Sorry, geng. Okey, sorry. Okey, cikgu pergi kepada ni soalan cikgu dah buat. Cikgu minta maaf. Okey, kita pergi kepada soalan ni Okey, jadi kita nak kira jumlah data dia. Okey, jumlah data adalah kita kira jumlah kekerapan. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 1. Tolong cikgu kira tambah ni dapat berapa? 12. 12 ni genap ke ganjil? Genap. Ya, pandai. 12 ni dalam keadaan genap. Jadi bila kita nak cari kalau genap ni macam mana pula? Kalau genap, kita kena cari yang ini. Kita pakai formula ni pula. Benda yang sama je sekarang ni 12 ni adalah N sama dengan 12. Kita masukkan 12 dalam N ni. Okey, yang pertama kita selesaikan N per 2 ni. N per 2, kita tekan kalkulator 12 per 2. Kita akan dapat 6. Okey, ni yang pertama, yang warna biru.
Yang warna hijau, N per 2 tambah 1. Kita tekan kalkulator. Dekat sini kita akan masukkan 12 dalam N ni. 12 per 2 tambah 1. 12 per 2 tadi kita dah buat 6. Tambah dengan 1 kita dapat 7. Jadi bermakna kita akan dapatlah 6 dan 7. Bukan median tau ni. Ini adalah dia punya kedudukan. Ni adalah dia punya kedudukan. Maksudnya median adalah kedudukan ke-6 dan kedudukan ke-7. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, nak cari kedudukan. Siapa-siapa yang pening boleh tengok dekat depan. Jom kita buat sama-sama. Okey, 10. Kekerapan dia ada 2. Maksudnya data pertama dengan data kedua adalah 10. Tadi kita berhenti data kedua, kita terus kepada data ketiga. Data ketiga hingga berapa? Ambil 2 tambah dengan 4. 2 tambah 4 dapat berapa? Tolong cikgu, 2 tambah 4. Cikgu lupalah. 2 tambah 4 dapat berapa? 6. 6. Okey. 6, kita berhenti dekat 6. Kita mula balik dengan 7. 7 hingga berapa? Ambil 6 tambah 5. 6 tambah 5 dapat berapa ya? 11. 11. Dan akhir sekali, kita berhenti dekat 11. Jadi dekat sini, jadilah 12. Kita nak cek data kita betul ke tak? Ni kan 12. Jadi jumlah data kita sama tempat kita berhenti. Jadi betul lah jawapan dia. Senang je. Okey, jadi dekat sini, kita pergi kepada yang pertama, yang warna biru. N per 2 iaitu kedudukan. Kedudukan ke-6. Bila kedudukan ke-6, berapa data dia? Okey, tengok. 3 hingga 6. 3 hingga 6. Oh, kedudukan 6 jatuh pada nombor 20. Jadi dekat sini kita tulis 20. Selesai. Kemudian kita pergi kepada yang warna hijau. Kedudukan ke-7. Okey, kedudukan ke-7 jatuh nombor berapa? Sini kan dia cakap 7 hingga 11. Jadi dekat sini kedudukan ke-7 jatuh pada nombor 30. Okey, kalau ada dua nombor nak buat apa? Kalau ada dua nombor, ambil nombor pertama 20. Tambah, ambil nombor kedua 30. Bahagi dengan 2. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator, kita akan dapat 25. Jadi median untuk soalan ni sama dengan 25. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kan ni panjang sikit kan, cikgu bagi masa lama sikit. Okey, jadi dekat sini kita akan cuba buat soalan B. Kita akan cuba buat soalan B. Soalan B ni kenapa cikgu bagi soalan B? Sebab kekerapan dia akan dapat genap. Jadi bila genap, step dia sama je macam cikgu buat dekat atas. Okey, dalam masa 4 minit cuba selesaikan. Siapa-siapa yang ada soalan sepanjang menyelesaikan soalan dekat belah bawah ni, boleh terus tanya dekat cikgu. Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Okey, cuba selesaikan. Okey.
Siapa-siapa ada masalah bagi tahu cikgu tahu. Jangan diam tahu. Takut masuk exam nanti pening. Okay, cikgu tunggu. Cikgu ada je dekat sini. Cuba buat tahu. Cuba buat. Kak Irina dapat tak tu? Boleh cikgu. Okey. Cuba Tak apa, jangan risau. Kalian cikgu bagi masa. Okey, bagus. Cikgu dah ada 2 jawapan. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Assalam cikgu, betul tak saya buat? Okey, nanti kita tengok Atifah Batrisya. Okey, 1 minit lagi. Yang kotak tu saya tak faham cikgu. Yang kotak. Kotak. Oh, kedudukan. Okey, cikgu ajar
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi, cikgu akan proceed kepada cara menyelesaikan. Cikgu akan proceed kepada cara menyelesaikan. Okey, ada yang dah hantar dekat cikgu. Syafi dah hantar. Aiden dah hantar. Banyaklah dah hantar. Khairina dah hantar. Bagus, bagus, bagus. Okey, cikgu akan terangkan slow-slow. Wafiuddin ada tak tu, Wafi? Mana Ada cikgu dah Wafi? ada. Okey, cikgu nak Wafiuddin tengok ni betul-betul tau. Boleh? Boleh. Okey. Jadi semua orang selain daripada Wafi, bukan Wafi je kena tengok betul-betul. Semua orang kena tengok betul-betul. Sebab lepas ni cikgu nak masuk min dah. Cikgu nak masuk purata dah. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai median. Dan median kita ada kekerapan. Okey. Jadi step pertama ni, step ni kamu kena salin ni. Ni step ni penting, nampak je sikit je. Sikit ni cikgu rumuskan daripada yang panjang dalam buku teks tu. Okey. Jadi yang tu step tu cikgu, setiap kali cikgu bagi kamu step, maksudnya cikgu dah baca buku teks, cikgu dah buat 2-3 soalan. Oh, mungkinlah step ni yang paling terbaik untuk anak murid aku salin. Cikgu ringkaskan lagi. Okey, step yang pertama kita kira jumlah data. Macam mana nak kira jumlah data? Jumlah data ni N tau, N. N. Okey, jumlah data adalah kita tambahkan dengan semua nilai kekerapan. Ni 5 tambah. Ini 9 tambah. Ini 6 tambah. Ini 7 tambah. Ini 3. Okey, habis dekat situ. Okey, sekarang kita nak buat apa? Kita tambahkan 5 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 3. Kita dapat 30. 30 ni dalam keadaan genap ke ganjil? Cikgu nak tanya. 30 genap ke ganjil? Genap. Ya, genap. Macam mana kita nak tahu dia genap ke ganjil? Aiden. Aiden rasa macam mana paling mudah nak tahu nombor tu genap ke ganjil? Tahu? Kalau nombor tu dia akhir dengan 2468. Okey, pandai. Kalau nombor tu senang cerita. Bagus, 2468 tu okey tak? Cikgu pun ingat macam tu dulu. Okey, kalau kita nak tahu cara lain dia adalah nombor genap ni adalah nombor sifir 2. Nombor genap ni adalah nombor sifir 2. 30 adalah sifir 2. Semua nombor genap ada dalam sifir 2. Cikgu harap jelaslah yang tu. Sebab kalau kamu tak boleh nak tentukan mana satu genap, mana satu ganjil, kamu jadi, aduh, kat situ dah sangkut dah. Okey, habis dekat situ. Okey, yang kedua. Lepas kita dah tahu dia genap, kita kena tengok apa formula yang kita pakai. Jadi, formula yang kita pakai untuk genap adalah ni. Mana? Okey, ni. Ni cikgu zoom out. Cikgu zoom out. Okey, ni cikgu zoom in. Okey, ni formula yang kita pakai. N kita apa? N kita ni adalah N yang kita kira tadi. N sama dengan 30. Jadi, kita ambil N per 2 dulu. N per 2. Kita masukkan 30 per 2. Kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 15 per 2. 15. Silap. 15 per 2 pula. Jawapan dia 15 lah. 15. Okey, yang kedua pula. N per 2 tambah 1. Dekat sini kita tekan kalkulator. N per 2 kan kita dapat dah tadi 15. 15 tambah 1. Tak apalah cikgu masukkan. Okey, 30 per 2 tambah dengan 1. Kan tadi kan 30 per 2 kita dapat 15. Ni dah selesai dah 15. Tambah dengan 1, kita dapat 16. Jadi dekat sini kita dapat 15 dengan 16. 15 dengan 16 ni apa? 15 dan 16 ni adalah kedudukan data. Cikgu ulang lagi sekali. Dia adalah kedudukan, bukan data tu. Okey, sampai nombor 2 tu jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Cikgu nak habis cepat ni. Cikgu nak main futsal ni. Gurau-gurau. Okey, jadi sekarang ni kita pergi kepada kedudukan data ke-15.
dan kedudukan data ke-16. Kita nak cari apa data yang duduk pada tempat ke-15 dan apa data yang duduk pada tempat ke-16. Cara dia adalah kita mulakan dengan ni, nombor 6 ni. Okey, frekuensi dia, kekerapan dia ada 5, maksudnya 6 ni jatuh pada tempat ke-1 hingga 5. Dia jatuh pada tempat ke-1 hingga 5. Sampai sini jelas? Kat situ jelas? Jelas. Okey. Yes. Okey. Kita kan dah jatuh pada tempat ke-5. Jadi bila kita dah jatuh tempat ke-5, jangan bertindih tempat ke-5 tu. Dia teruskan pula dengan tempat ke-6. Jadi persoalan dia 6 hingga berapa? 6 hingga berapa ni cikgu ajar kamu. Ambil nombor 5, ambil nombor 9. Tambahkan. 5 tambah 9 dapat berapa, geng? Tolong cikgu tekan kalkulator. 5 tambah 9 dapat berapa? Yes. 14. Okey, selesai. 14. Kat sini kan nombor 14. Kita terus mengira kita akan dapat nombor 15 dekat sini. 15 sampai berapa? Ambil 14 tambah dengan 6. 14 tambah 6 dapat berapa, geng? 20. Berapa? 20. Ya, kita dapat dia 20. Kita dah berhenti dekat 20, kita teruskan dengan 21. 21 hingga berapa? Ambil nombor 20 tambah dengan 7. 20 tambah 7 dapat berapa? 27. Iya, kita dapat 27. Tadi kita berhenti dekat 27. Kita teruskan dengan 28. 28 hingga berapa? 27 tambah dengan 3. 27 tambah 3 dapat berapa? 30. 30. Jadi kita nak check 30 ni betul ke tak? Kita berbalik pada jumlah data kita. Oh, 30. Jadi betul lah. Itu cara nak cari dia punya kedudukan. Wafi, jelas ke Wafiuddin? Mana dah Wafiuddin kita? Okey, habis. Itulah cara Kau Irina, jelas ke kau Irina? Yang tu boleh faham? Boleh cikgu. Okey, sekarang kan kita nak cari data tempat ke-15 ni berapa data dia. Kita tengok dekat sini. 15 jatuh pada 15 hingga 20. Jadi dekat sini 15 ada kedudukan ke-15. Ada tempat ke-15. Jadi median kita ambil data dia. Jangan ambil kekerapan dia. Jadi apabila tempat ke-15 data dia 8. Okey, untuk 16 pula. Untuk 16, jatuh juga tempat yang sama. 15 hingga 20. Jadi, untuk 16, dia jatuh sama dengan tempat-tempat ke-8. Jadi, apa nak buat? Walaupun kita dah nampak dua-dua ni 8, kita kena buat juga. Nombor pertama 8, tambah nombor kedua 8, bahagi 2. Tekan kalkulator, dapat 8. Kamu boleh tekan kalkulator. Jadi dekat sini barulah kita tulis median sama dengan 8. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Yang ni selalu student pening yang ni yang atas ni. Yang atas ni selalu sangat orang salah. Salah. Jadi kenapa orang salah kat sini? Dia kadang-kadang kalau kamu termiss satu data, kamu terus salah. Jadi cara nak check dia betul ke tak, sebab tu cikgu bagi tahu cara nak check betul ke tak. Cara nak check betul ke tak, nombor hujung kamu ni mesti sama dengan jumlah data. Habis. Okey. Jadi dekat sini cikgu dah tutup buku dah untuk nilai median. Banyak dah kita kira. Jadi nilai median kita dah belajar. Okey, habis. Okey, sekarang kita pergi kepada min. Min pun macam median tau. Min ada tanpa kekerapan dan beserta kekerapan. Jadi kat sini cikgu akan tunjukkan dua-dua. Cikgu akan tunjuk kat kamu cari min pula. Kita fokus kepada cari min. Okey, untuk mencari nilai min kita pergi dulu tanpa kekerapan. Jadi dekat sini cikgu pergi kepada min tanpa kekerapan. Okey, untuk min, cikgu ulang lagi sekali. Untuk min, tiada langkah. Tiada langkah. Kalau dekat median ada step. Step 1, step 2. Tapi untuk min, dia pakai formula.
Kalau min tanpa kekerapan, formula dia adalah jumlah data. Bahagi dengan bilangan data. Ini kalau dia dalam keadaan tanpa kekerapan. Sebagai contoh, cikgu akan pergi kepada kita punya worksheet, satu soalan. Yang ni kita dah pergi dah itu, tapi cikgu pergi lagi sekali. Okey, kita pergi kepada soalan A. Okey, jumlah data. Jumlah data ni nak dapat macam mana? Jumlah data ni adalah hasil tambah semua data. Hasil tambah semua data. Macam mana kita nak hasil tambah semua data? Okey, tengok ni. A, 18, 13, 30, 27, 30 dan 12. Okey, nak hasil tambah semua data. 18 tambah 13 tambah 30 tambah 27 tambah 30 dan akhir sekali tambah 12. Itu cara nak cari jumlah data. Cara nak cari bilangan data tu macam mana? Kita kira ada berapa data. Ada berapa data. Okey, kita tanya. Jadi cara nak buat ada berapa data ni kita kira. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Jadi kita tulis per dengan 6. Sama dengan kita selesaikan yang atas tu 18 tambah 13 tambah 30 tambah 27 tambah 30 tambah 2. Tambah 2 pula. Silap. 18 tambah 13 tambah 30 tambah 27 tambah 30 tambah 12. Jadi kita akan dapat 130 per dengan 6. Kita tekanlah kalkulator. 130 bahagi 6 kita dapat 21.67. Ini untuk soalan A. Jelas ke yang cikgu tunjuk dekat soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey, kita dah cuba dah buat soalan B dan C. Cikgu akan cari soalan lain. Cikgu akan cari soalan lain. Cikgu nak tengok kamu boleh faham ke tak. Sebab takut kalau cikgu bagi soalan yang sama, nanti kamu dah buat. Okey, jadi kita pergi kepada mana soalan dia ni? Contoh. Okey, Sekejap. Hari tu ada soalan ni. Sekejap semua. Min purata. Ni formula dia. Dia bagi dalam keadaan huruf lah. Tak apalah, kita buat je lah worksheet kita. Okey. Jadi sekarang ni cuba selesaikan B dan C. Okey, cuba selesaikan soalan B dan C. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cuba selesaikan soalan B dan C. Okey, bagus. Cikgu tunggu Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Bagus, pandai. Tenang je kan yang ni kan?
QTS. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus. Jadi dekat sini cikgu akan selesaikan kamu punya min lah. Boleh ke masing-masing cikgu nak mula buat B dan C? Boleh ke? Okey, baik. Okey, soalan mencari min. Yang pertama, dia ni tanpa kekerapan. Bila cikgu cakap tanpa kekerapan, dia bagi data je. Dia bagi data je. Jadi dekat sini kita pergi kepada formula mencari min. Formula dia adalah jumlah data bahagi dengan bilangan data. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Jumlah data senang je, hasil tambah semua data ni. Kalau macam ni 162 tambah 171 tambah 178 tambah 165 tambah 175. Jadi kita dah dapat dekat situ. Bilangan data ni berapa data tu? 1, 2, 3, 4, 5. Bahagilah dengan 5. Ini je. Jadi kita tekan kalkulator. 162 tambah 171 tambah 178 tambah 165 tambah 175. Kita dapat 851 bahagi 5. 851 bahagi 5 kita akan dapat 170.2. Ini jawapan dia untuk B. Cikgu terlupa nak bagi tahu kamu sesuatu. Kalau ada unit dekat sini dia tulis sentimeter, jangan lupa masukkan sentimeter. Ini jawapan B kita. Jelas ke semua? Boleh faham untuk B? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita proceed kepada soalan C. Jumlah data kita tambahkan dengan semua data. 53 tambah 61 tambah 48 tambah 64 tambah 57 dan akhir sekali 65. Kita dah tambahkan dia. Bila kita dah tambahkan dia, semua data tu kita kira pula ada berapa data. Data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6. Kita masukkan per 6. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator 53 tambah 61. Okey. Tambah 48 tambah 64 tambah 57 tambah 65. Kita dapat 348 bahagi dengan 6. 348 bahagi dengan 6 kita 58. Sini ada kilogram. Jadi kita letak 58 kilogram. Ini jawapan B kita. Ini jawapan C kita. Ramai yang betul. Bagus. Ini cara dia. Orang kata apa? Orang Kedah kata macam ni, cikgu lupalah. Cikgu lupalah. Okey, jelas. Okey, jelas ke untuk B dan C? Ada orang Pahang tak kat sini? Ada orang Pahang tak? Jelas. Okey. Ada orang dari negeri Pahang tak kat sini? Ke tak ada? Tak ada tak ada. Awak lah orangnya. Pernah dengar tak ayat tu? Awak lah orangnya. Pernah. Okey, yang betul tu awak lah orangnya. Okey. Jadi inilah jawapan dia. Kalau min tu tak ada kekerapan. Cikgu harap jelaslah. Okey, habis. Jadi dekat sini cikgu dah habis dah ajar kalau dia tanpa kekerapan. Sekarang ni cikgu continue kalau ada kekerapan. Kalau ada kekerapan ni macam mana? Kalau ada kekerapan, formula dia lain.
Macam mana formula dia tu? Okey, tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan formula dia. Senang je. Ingat untuk min ni dia tak ada langkah, dia ikut formula je. Okey, inilah kita punya formula. Ini kalau min ada kekerapan. Min beserta kekerapan. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh. Jangan risau, relax dulu. Cikgu akan tunjukkan contoh kepada yang cikgu bagi dekat depan. Okey, tengok ni. Cara nak buat min sama dengan hasil tambah apa ni? Data darab kekerapan. Cikgu kotakkan dia macam ni. Data dia ni data bilangan murid ni adalah kekerapan. Jadi data dia 1, kekerapan dia 2. 1 darab 2. Itu baru satu bahagian. Kita proceed pula kepada bahagian seterusnya. Tambah. Kenapa kena tambah? Ni tambah, hasil tambah. Jadi kita akan buat 2 darab 6. Tutup kurungan. Tambah pula nombor yang seterusnya. 3 darab 11. Tambah pula nombor yang seterusnya. 4 darab 7. Tambah pula nombor yang seterusnya. 5 darab 9. Kita kena selesaikan semua yang berkaitan dengan dalam tu. Sampai situ jelas ke untuk row di atas ni boleh faham? Boleh. Okey, baik. Kemudian kita pergi pula kepada bahagian belah bawah. Jumlah kekerapan ni apa? Jumlah kekerapan ni adalah bilangan data. Jumlah data. Jadi, bilangan fokus kepada dia punya kekerapan. Ni 2. 2 tambah. Ini 6. 6 tambah. Ini 11. 11 tambah. Ini 7. Dan akhir sekali, ini 9. Jadi, untuk min, dia pakai formula je. Tak ada step. Tak ada step. Cikgu selesaikan yang belah atas dulu. 1 darab 2 tambah. 2 darab 6 tambah. 3 darab dengan 11 tambah. 4 darab dengan 7 tambah. 5 darab dengan 9. Jadi dekat sini, kita ada jawapan yang belah atas, iaitu 120. Per dengan apa? 2 tambah 6 tambah 11 tambah 7 tambah 9. Kita dapat 35. Jadi min kita berapa? 120 bahagi 35, kita dapat 3.43. Ini jawapan min kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Bagus. Jadi berdasarkan soalan yang cikgu dah tunjuk, kita cuba buat satu min yang ada nilai kekerapan. Jadi dekat sini cikgu pergi kepada soalan A dululah. Kita pergi kepada soalan A. Jadi daripada contoh yang cikgu dah tunjuk tu, cuba selesaikan soalan A. Rujuk formula yang cikgu bagi tu. Dan contoh. Ini penjelasan cikgu. Ini contoh cikgu. Ini latihan bersama. Cuba buat. Cikgu tunggu di WhatsApp. Bagus, pandai. Good job Syafi. Bagus Syafi. Kan senang je kan?
Okey, bagus Aiden. Cikgu tunggu Cikgu, Ya. saya nak tanya. Kalau kita guna formula tanpa kekerapan betul ke Tak salah boleh. juga? Tak salah, Boleh? salah. Sebab dia ada nilai kekerapan, jadi kita kena pakai kekerapan tu. Kalau dia ada kekerapan, kita pakai formula yang tanpa kekerapan salah. Okey, menjawab ke? Boleh. Okey, bagus. Kalau median juga itu sama juga? Kalau median confirm salah. Median dia lain sikit. Tengok. Okey, bagus. Senang je kan? Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Okey, bagus. Pandai semuanya Okey, jadi kita pergi kepada soalan di hadapan. Kenapa cikgu biar lama-lama ni? Sebab cikgu nak tengok kamu biasakan diri ke tak kalau pakai dia dalam keadaan kekerapan. Okey, soalan nanti cikgu bagi tahu kamu satu rahsia lah. Soalan nanti selalunya dia tak minta min je. Dia tak minta median je. Dia tak minta mode je. Dia bagi kamu satu data, dia suruh kamu cari tiga-tiga. Sebab tu yang cikgu ajar malam ni, cikgu refresh balik tiga-tiga. Jadi kat sini last. Cikgu pergi kepada min yang ada kekerapan. Min yang ada kekerapan, hasil tambah data darab kekerapan. Belah atas tu, 10 dengan 5. Kita buat kurungan 10 darab 5. Tambah, kan hasil tambah, jadi kita kenalah tambah. 20 darab 10. 20 darab 10 tambah. Okey, 30 darab 7. 30 darab 7 tambah. Sekarang 40 darab 8. 40 darab 8 tambah. Akhir sekali 50 darab 10. Okey. Habis. Tak habis lagi. Habis step pertama. Habis yang belah atas. Okey. Kita selesaikan yang pula belah bawah. Kekerapan tu. Jumlah kekerapan tu. Kamu tengok ni. Cikgu dah highlightkan kekerapan je. Kekerapan dia ada apa? 5. Cikgu letak 5. Tambah 10. Tambah 10. Tambah 7. Tambah 8. Tambah 10. Macam lagu bujang lapuk dah. Okey. Jadi kita selesaikan yang atas dulu satu-satu. 10 darab 5. Tambah 20 darab 10. Tambah 30 darab 7. Tambah 40 darab 8. Tambah 50 darab 10. Jadi dekat sini kita dapat jawapan dia 1250 per 5 tambah 10 tambah 7 tambah 8 tambah 10. Kita dapat 40. Jadi kita tekan kalkulator 1250 bahagi 40. Kita dapat 31.25. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke? Boleh. Okey. Yes. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini lengkaplah apa yang cikgu nak ajar kamu ni. Cikgu dah terang dah pasal mode. Cikgu dah terang dah pasal median. Cikgu dah terang dah pasal min. Habis dah. Jadi dekat sini kita test power kita. Kita test power kita. Kita pergi kepada soalan di bawah. Kita pergi kepada soalan di bawah.
Okey, masing-masing tengok kepada soalan tak naklah. Kita pergi kepada yang asas dululah. Okey. Jadi masing-masing tengah tengok ke nak dengar suara sikit? Boleh hack. Tengok tengok. Okey, jadi daripada data ni cikgu nak kamu cari mode dia apa, cikgu nak kamu cari median dia apa dan cikgu nak kamu cari dia punya mean apa. Okey, cuba selesaikan tiga-tiga. Bagus. Cikgu. Pandai. Ya? Tulis tiga-tiga tu Min median Ya, min betul. Cari mode dia apa, Okey. median dia apa, mean dia apa. Buat cikgu tunggu. Kamu dengan cikgu dah nak habis dah tau. Lepas ni dah bab 13 dah. Lepas tu habis dah. Yang ni cikgu bagi 5 minit cikgu bagi 5 minit. Okey, bagus. Ada yang dah dapat dah. Laju. Okey, cikgu tunggu 3 minit lagi. Okey, 2 minit lagi. Khairina, ke perlu masa lagi? Agak-agaknya. Perlu masa lagi ke? Tak, cikgu. Okey. Okey, nanti cikgu check sebab cikgu pun tak tahu lagi jawapan dia. Okey. Cuba buat tahu cikgu tunggu. Okey, bagus.
Okey semua. Jadi dah habis dah masa yang diberikan. Cikgu dapat dalam 8 orang hantar. Mana yang lain ni? Okey, jadi dekat sini okey bagus. Cikgu check dah satu-satu. Cikgu check satu-satu ni sebab cikgu tak kira lagi. Jadi jangan risau. Cikgu akan kira dekat depan. Yang okey bagus Syafi. Okey, yang tengah buat boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, yang ni kan, kita akan selesaikan sama-sama, Jangan risau, senang je. Semua cikgu dah ajar dah. Yang ni semua cikgu dah ajar. Sekarang ni cara aplikasikan tu. Cara aplikasikan tu. Okey. Jadi kita pergi kepada mode. Okey, mode dekat sini untuk nombor 2, dia ada berapa? 2 ada 2. Nombor 4, 4 ada 2. Lepas tu nombor 8, 8 ada 2. Nombor 16, 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 16 ada 5. Jadi maksudnya dekat sini, apa yang kita dapat? Kita dapat mode adalah sama dengan 16. Selesai untuk mode. Habis dekat situ. Okey, selesai untuk mode. Cikgu buat pula untuk warna biru. Cikgu buat untuk warna biru untuk median. Okey, untuk median susun dulu. Susunan kat sini dah okey dah, cuma nombor 4 je kamu kena susun pergi sini. 2, 2, 4, 4. Dia saja je nak kelirukan kita. Lepas tu 8, 8. Kamu tulis 16 tu 5 kali. 1, 16. 2, 16. 3, 16. 4, 16. 5, 16. Okey, kita dah dapat dah 16 5 kali. Kita pangkah kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Jadi dekat sini kita dapat satu nombor betul-betul dekat tengah. Kita boleh terus. Median dia sama dengan 8. Habis. Okey, akhir sekali cikgu buat warna hijau untuk min. Min kan cikgu dah ajar formula dia apa? Jumlah data. Jumlah data bahagi dengan jumlah bilangan. Bilangan data. Okey. Jadi jumlah data kita kat sini apa? Semua yang atas sini data kita. Kita tambahkan. 2 tambah 2. Kita tambahlah. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4. Tambah lagi ni. Tambah 8 tambah 8. Tambah 16 tambah 16. Okey, ada lagi tu. Okey, cikgu pergi kepada yang belakang lah. Tambah 16 tambah 16. Okey, tambah lagi satu 16. Okey. Jadi dekat sini cikgu buat bawah sikit lah. Tak nampak lawa lah. Cikgu susun balik. Cikgu susun balik. Cikgu nak buat lawa-lawa ni. Untuk kamu. Okey. 2 tambah 2. Cikgu buat 2 tambah 2 tambah 4. Tambah dengan 4. Tambah dengan 8. Tambah dengan 8. 16 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini kita dah dapat kita punya set data. Okey, jumlah data. Okey, berapa bilangan data dia kita kiralah. 1 data, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Jadi bila ada 11 data, okey, kita terus masukkan dalam kiraan kita. Kita selesaikan. Okey, 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4. Tambah 8, tambah 8, tambah 16, tambah 16, tambah 16, tambah 16, tambah 16. Jadi dekat sini kita dapat 108 per 11. Tekanlah kalkulator kita. 108 bahagi dengan 11. Kita akan dapat 9.82. Ini jawapan kita punya min. Ni jawapan mode kita. Ni jawapan median kita. Ni jawapan min kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Ya. Ada nak tanya? Kalau tak bunda tak apa. Kalau tak bunda, cikgu ada dapat soalan tu. Kalau tak bunda, dia kena bundakan. Kalau untuk soalan ni, kamu kena bundakan 2 titik perpuluhan. Maksudnya, contohlah kalau kamu dapat data 3.4560. Okey, berhenti sampai sini. Ambil selepas titik perpuluhan, ambil 2 nombor. 9.82. Jadi, kalau kat sini kan ada 9.818. Jadi, bila cikgu berhenti dekat sini, cikgu kena bundakan. Tambah 1 dekat sini. 9.82.
Ini untuk jawapan yang orang kata perfect. Tapi untuk form 2, cikgu tak rasa pemeriksa tu strict. Cikgu tak rasa guru kamu strict. Tapi latihlah daripada sekarang. Sebab apa? Yang ni ada masuk SPM Soalan ni ada masuk SPM. Okey, menjawab ke meh? Cikgu menjawab. Terima kasih. Okey, bagus. Okey, jadi kita ada masa lagi beberapa minit 20. Kita dah test dah ni tadi Kita test lagi power kalau dia ada kekerapan. Kita test lagi power kalau dia ada kekerapan. Jadi kamu kena ingat, jaranglah soalan tu minta mode 1, minta median 1, minta min 1. Kadang-kadang bila kita jumpa soalan, dia terus minta 3-3. Okey, jadi daripada soalan ni, cari nilai mode, cari nilai median dan cari nilai min. Cikgu tunggu. Okey, jadi dekat sini, cikgu bagi masa untuk kamu selesaikan. Cikgu sentiasa ada dekat sini. Cikgu tak pergi mana-mana pun. Siapa ada soalan, boleh terus bersuara ataupun WhatsApp cikgu. Siapa tengok anime sini? Aiden tengok anime tak kat sini? Tidak, cikgu. Aiden tengok anime tak kat sini? Tidak berapa. Tidak berapa. Aiden selalu layan apa Aiden? Music. Muzik. Oh, cikgu yakin betul lah tu. Selalu orang melayan muzik ni pandai-pandai tau. Nanti dah besar, dah berjaya belanja cikgu Aiden. Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi masing-masing cuba selesaikan. Cikgu ada je kat sini. Kalau siapa-siapa perlukan bantuan. Cikgu nak sembang lah. Cikgu pilih seorang. Kejap. Teman cikgu sembang. Sayyidatul Munawwarah. Sayyidatul Munawwarah ada ke kat situ? Ada. Ada. Oi, Sayyidatul tengah buat apa tu? Tengah mengira ke? Ya. Ya. Sayyidatul. Sayyidatul tengah kira apa sekarang? Mod ke, median ke, min? Kira min. Kira min terus? Power. Okey. Cuba buat. Tadi kita dapat median dia 8. Median silap sikit sebab tak susun. Sebab silap susun. Ada 4 tercicir. Khairina. Median. Ramai median silap. Median silap sikit sebab tak susun 4. Tapi yang lain so far so good. Bagus, pandai. Bagus semuanya. Okey, Syafi. Cikgu tengah cek seorang-seorang punya ni. Okey, bagus. Pandai. Alright. 9.882. Bagus. Pandai. Aiden. Okey, bagus. Pandai. Ini. Okey. Okey, habis cek. Ada soalan boleh tanya je terus Wow, lajunya.
Okey, nanti cikgu cek Okey, nanti cikgu cek. Bagus, bagus. Cikgu dah nampak dah, boleh faham. Okey, cikgu bagi masa 4 minit lagi Okey, 3 minit lagi. Alia Maisara dapat tak tu? Tengah buat cikgu. Oh, okey. Okey, Khairina dah hantar, Aiden dah hantar. Okey, 1 minit lagi tau. Siapa ada masalah bagi tahu je cikgu Jangan bagi tahu kamu ada masalah. Cikgu saya gaduh dengan kawan saya lah. Jangan cakap macam tu pula. Cikgu nak buat apa kalau kamu gaduh dengan kawan kamu? Takkan cikgu nak backup kamu. Okey. Tanyalah pasal mod Median dengan Min. Ha, okey. Ada pernah lah masa cikgu
Ada pernah cikgu kelas matematik dia pergi tanya soalan sains. Blank cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Sekarang dah pukul 10.20. Masa kamu dengan cikgu untuk minggu ni. Untuk minggu ni, cuba teka masa kamu dengan cikgu tinggal berapa minit. 10 minit je. Minggu depan tak ada kelas cikgu bagi pengumuman awal. Minggu depan tak ada kelas tau. Minggu depan kita cuti. Sebab kita bagi laluan kepada kawan-kawan kita. Masing-masing boleh sambut sambut perayaan orang kata sambung bercuti dekat sini minggu ni je. Kira minggu depan tak ada kelas, minggu lagi satu baru ada kelas. Okey, cikgu harap jelas. Jelas ke semua? Boleh dengar ke? Boleh. Jelas. Okey. Oh, yang tu jelas. Boleh. Boleh Oh, yang jelas. tu boleh. Oh, yang tu boleh, Wafi. Okey, minggu depan tak ada kelas tau. Mana-mana pun boleh ko. Okey. Okey. Okey, kita pergi kepada mod. Mod ni adalah kekerapan yang paling tinggi. Jadi daripada sini kita boleh nampak mana kekerapan yang paling tinggi. Dia terus tulis. Sini kekerapan dia 3, sini 5, sini 3, sini 7. Di sini 2. Jadi dekat sini mod dia jangan tulis 7. Dia kekerapan yang paling tinggi. Tapi jawapan mesti dalam keadaan data. Jadi dekat sini mod dia adalah sama dengan 16. Habis kat situ. Okey, kita pergi kepada median. Median kira nilai N iaitu jumlah data dia. 3 tambah 5 tambah 3 tambah 7 tambah 2. Jadi bila kita kira semua ni 3 tambah 5 tambah 3 tambah 7 tambah 2 kita dapat 20. Dia dalam keadaan genap. Jadi bila dia dalam keadaan genap dia ada 2 kedudukan. Kedudukan pertama N per 2. Maksudnya dekat sini 20 per 2. 20 per 2 kita dapat 10. Maksudnya kita kena cari apa nombor dekat kedudukan 10. Yang kedua adalah N per 2 tambah 1. Maksudnya 20 per 2 tambah 1. 20 per 2 kita dah selesai kat sini kita dapat 10. 10 tambah 1 kita dapat 11. Okey, jadi dekat sini kita nak cari di manakah terletaknya data ke-10 dan data ke-11. Okey, jadi kita kira. Kalau dekat 13 ni adalah pada data 1 hingga 3. 3 naik 1 kita mula dengan 4. 3. Jadi 4 ni hingga berapa? Okey, kita ambil 3 ni tambah dengan 5 ni kita dapat 8. 4 sehingga 8. 8 tambah 1 kita dapat 9. 9 hingga berapa? 8 ni naik kepada 3 ni kita tambahkan 8 tambah dengan 3 kita dapat 11. 11 naik 1 kita dapat 12. 12 hingga berapa? 11 ni tambah dengan 7. Bila 11 tambah dengan 7 kita dapat 18. Akhir sekali dekat sini kita naik 1 19 kan dia 2 je 19 hingga 20. Selesai. Cikgu harap jelas cara nak cari kedudukan tu. Okey, habis kat sini kita tengok data ke-10 dekat mana. Data ke-10 adalah antara 9 hingga 11. Jadi data dia 15. Jadi dekat sini adalah 15. Data ke-11 dekat mana? 9 hingga 19 juga. 9 hingga 11 juga. Jadi 15 juga. Jadi dekat sini 15. Walaupun data dia 15, buat je. Data pertama 15 tambah data kedua 15. Lepas tu bahagi 2. Jadi dekat sini kamu akan dapat 15. Maksudnya apa? Maksudnya nilai median kita adalah sama dengan 15. Ini jawapan median, ini jawapan mod. Habis dekat situ. Okey. Yang tengah buat boleh terus buat. Yang dah siap boleh comparekan dengan apa yang cikgu dah dapat. Okey, kita pergi yang terakhir sekali mencari nilai min. Nilai min dekat sini dia punya formula ingat balik. Cikgu buat kotak. 13 darab 3 tambah. Cikgu buat tambah 14 darab 5 tambah 15 darab
3 tambah 16 darab 7 tambah akhir sekali 17 darab 2. Jadi bahagi dengan berapa? Bahagi dengan kekerapan dia. 3. 3 tambah 5 tambah 3. 3 tambah 7 tambah dengan akhir sekali 2. Jadi kita pergi kepada kiraan yang atas dulu. 13 darab 3 tambah 14 darab 5 tambah 15 darab 3 tambah 16 darab 7 tambah 17 darab 2. Jadi dekat belah atas tu kita akan dapat 300 per dengan berapa? 3 tambah 5 tambah 3 tambah 7 tambah 2. Okey, jadi dekat sini kita dapat 20. 300 per dengan 20. Kita akan dapat jawapan untuk min dia 15. Jadi dekat sini, ini jawapan mod, ini jawapan median, ini jawapan min. Selesai. Habis sudah. Boleh faham ke semua yang lesson cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh, Ramai yang boleh. okey, bagus. 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 Syafiq betul. Cikgu tengok. Aiden betul. Baguslah. Bagus. Cikgu suka. Sebenarnya bab ni ada tu je. Ada situ je. Cikgu, kan ada banyak lagi? Ada banyak lagi ke? Okey, kita pergi sekejap. Cikgu akan tunjukkan kat kamu yang kamu belajar ni dah cukup dah. Okey, cikgu nak tunjuk kepada soalan nombor 7 ni. Data kita 6, 3, 2, 7, 9, 10, 5, 4, 8, 9. Cikgu nak soal kamu. Rasa-rasa daripada data tu kamu boleh tak nak cari nilai mode, median dengan min dia? Boleh sangat. Boleh sebab kita dah belajar dah tadi. Mana kita belajar cikgu? Main cakap je kita dah belajar. Ni kita belajar. Bila dia bagi data je, kita dah cari nilai mode, median dengan min. Mode kita dapat 16, median kita dapat 8, min kita dapat 9.82. Jadi kat sini, kita dah boleh cari dah dia punya mode. Dah boleh cari dah dia punya median. Dah boleh cari dah dia punya min. Okeylah. Cikgu pergi kepada soalan nombor 8 pula. Cikgu pergi kepada soalan nombor 8 pula. Data baru. Data baru. Ni daripada soalan ni lah. Okey. Data baru ditambah dengan 4. Okey, sekarang ni data kita. Ni data kita tadi. 6, 3, 2, 7, 10, 5, 4, 8, 9. Tambah dengan 4. 6 tambah 4 dapat 10. 3 tambah 4 dapat 7. 2 tambah 4 dapat 6. 7 tambah 4 dapat 11. 9 tambah 4 dapat 13. 10 tambah 4 dapat 14. 5 tambah 4 dapat 9. 4 tambah 4 dapat 8. 8 tambah 4 dapat 12. Okey, 12. 9 tambah 4 dapat 13. Sekarang walaupun data ni data asal dia. Ni data asal dia. Ni data baru. Okey, cikgu nak soal kamu. Daripada data yang cikgu baru keluarkan ni, rasa-rasa kamu boleh tak nak cari mode, median dengan min dia? Cikgu nak soal kamu. Boleh ke nak cari mode, median dengan min dia? Boleh. Okey. Boleh. Okey, jadi yang kita belajar ni dah merangkumi dah apa yang ada di dalam bab ni. Walaupun kamu tengok yang cikgu tunjuk ni sikit, sebenarnya dia dah ada dah lengkap. Lengkap maklumat untuk satu bab. Okey. Jadi sekarang sudah pun pukul 10.29. Cikgu nak tanyalah. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Aiden ada nak tanya cikgu, Aiden? Tiada. Tak ada. Nakib ada ke nak tanya? Tak ada. Tak ada. Muka Nakib macam ni lah. Muka anak buah cikgu lah. Nakib duduk mana? Kelantan ke? Mana Nakib? Nakib duduk mana? Rumah? Johor. Johor. Alamak, kelas tu Kelantan dengan Johor.
Okey, gurau semua. Okey, jadi sampai situ sahajalah. Cikgu harap semua boleh faham apa yang cikgu ajar. Sekarang dah pukul 10.30. Cikgu minta maaf salah silap cikgu. Kalau ada apa-apalah terkasar bahasa ke apa-apa ke. Okey, selamat malam, selamat berehat dan assalamualaikum. Bye. Okey semua. Waalaikumsalam. Okey. Sama-sama. Jumpa nanti, Go. Sama-sama.